Dua wanita telah ditipu oleh suspek yang dikenali di laman media sosial. Masa tampil berkongsi pengalaman. Saya adalah salah seorang mangsa love scam. Saya mengenali dia ni melalui Instagram dan bermula dari situlah kami berkenalan dan tercetusnya sebuah percintaan. Jadi disebabkan saya terlalu percaya dan terpedaya dengan janji manis dia, lalu saya terus meminjamkan wang sebanyak 5k. Jadi setelah itu dia hilang senyap dan terus blok saya. Sekarang saya menyesal sangat. Ini album murah ini tu. Terima kasih. Okay, so usually the scammer, they will use fake profile picture and then they will call and keep urging you for money. But once they dah dapat your money, they will leave you hanging. Aduan antaranya cinta cyber dan juga scam untuk telefon pintar, dan kami tengah menjalankan siasatan untuk kedua-dua kes tersebut. Hai guys, Assalamualaikum. Korang nampak tak video tadi tu pasal apa? Scary kan? Kita sayang-sayang tapi tiba-tiba kena scam. Hati sakit, duit pun hilang. Okay, thank you so much for joining our video talk today. I really hope you guys can stay till the end of our program. Sebab kita banyak sangat info nak share dengan korang. Okay, saya Hurin Ain, merangkap host program kita pada hari ini. Mesti korang boleh predict kan apa tajuk kita hari ini. Okay, tajuk kita hari ini ialah cybercrime. Interesting kan? Jadi, untuk kupas tajuk kita hari ini, kita ada Tuan ASP Rahmat sebagai panel speaker kita hari ini. So, mana Tuan ASP? Nak minta lambai sikit kepada participant kita? Assalamualaikum Tuan. Hello, apa khabar? Selamat pagi Tuan. Sungguh Tuan hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Salam Tuan. Baik, thank you. Okey, boleh saya kenalkan diri saya. Saya tambah sikit lah kan. Tadi host dah kenalkan. Sekali lagi, saya Rahmat Fitri bin Abdullah. Berasal dari Johor Bahru, umur 41 tahun. Bertugas, berpengalaman selama 18 hingga 19 tahun lah. I think nak masuk dalam 19 tahun kot. Pengalaman saya tu banyak dalam kes-kes jenayah komersial lah. Jenayah komersial ni dia sebenarnya bukanlah scam online semata-mata. Awak selalu dengar ni cerita pasal scam online je. Awak selalu dengar scammer je. Sebenarnya kalau kita cakap pasal jenayah komersial ni, dia ada banyak kes lain yang kita siasat. Contohnya kes pecah amanah, kes pemalsuan, kes penipuan bersemuka. Biasanya kita dengar online scam. Online scam ni maknanya dia melalui online. Dia melalui handphone, komputer, laptop dan sebagainya. Tapi scam online ni dia tidak perlu berhadapan dengan mangsa dia. Dia hanya perlu menggunakan teknologi yang ada, handphone yang ada di depan mata, dengan syarat dia akan menyamar. So benda tu lebih mudah. Orang takkan tahu siapa di sebalik handphone itu. Yang you all nampak gambar yang disalahgunakan. Itu yang you all akan nampak. Memang scammer dia tak akan letak gambar dia sendiri, tak ada. Dia mesti letak gambar orang lain. Scam online, dia bukan boleh dapat 10,000 yang kayu simpan dalam poket tu je. Dia boleh dapat berpuluh atau beratus ribu dalam akaun yang ada dalam akaun you. Dalam tempoh masa yang tidak lama, dia boleh dapat segala-galanya. That's why orang atau trend sekarang ni, dia pergi kepada online ni, scam online. You tak kenal siapa pun yang bercakap dengan you. You tak tahu siapa yang communicate dengan you. Dan sedikit ni pula boleh dapat seberapa banyak yang boleh. Selagi dalam akaun tu ada, berapa banyak itulah yang dia boleh dapat. Kalau online ni, senang je. Macam ni kan, you all duduk je dekat atas kursi tu, you boleh communicate dengan siapa yang you nak. So, kenapa tidak I bawa you all bersama-sama macam I sekarang ni untuk ada benda tu. Ada satu pelindung yang akan melindungi you setiap masa. So, bermakna di sini, apa pun yang scammer tu buat, apa pun strategi yang dia pakai, apa pun mesin yang dia pakai, alat yang dia pakai, dia ubahlah modus operandi itu berubah-ubah. Dari semasa-semasa, scammer ni dia akan berubah modus operandi. You all tak perlu risau dan takut. Sebab you all ada apa? You all ada ilmu. You all ada semua benda dalam kepala, semua dah ada. Tuan, tapi Tuan, kenapa walaupun banyak kempen, banyak awareness yang dah dihebahkan, tapi masih ada lagi yang
mudah terpedaya. Sebabnya diri kita sendiri, diri mangsa itu sendiri yang tidak mahu menerima ilmu ini. Terlalu banyak argue, terlalu banyak why terlalu banyak kenapa banyak sangat kenapa. Kenapa you sibuk nak petikaikan kenapa tu, sedangkan benda yang kita bagi ni benda yang mudah untuk you masuk dalam kepala, you terima dan you jadikan part of diri you. So, apabila kita ada pencegahan ni, maka satu hari dalam Malaysia, katalah kita ada berapa juta orang kan, penduduk kan. Semua tahu pasal kepentingan pencegahan, semua tahu pasal scam, semua tahu pasal penipuan dan talian, maka skema-skema ni takkan ada dalam Malaysia. Okey, ini adalah pentingnya untuk kita tahu contoh-contoh dan jenis penipuan yang ada dalam talian. Kenapa saya kata penting? Kerana you all kena tahu dan sedar bahawa jenis-jenis penipuan dalam talian ni dia ada banyak. Ada banyak. Dia bukan Makau scam saja. Masalahnya kita ni, awak semua yang bijak-bijak pandai, kalau cakap scam je, Makau scam. Kalau scam je, Makau scam. Sedangkan scam ni dia ada banyak. Sangat banyak. That's why penting untuk awak tahu jenis-jenis penipuan ni. Kenapa penting? Sebab awak tahu setiap penipuan ni dia punya modus operandi dia berbeza-beza. Cara pendekatan dia berbeza-beza. Cara penipuan dia berbeza-beza. Cara perdayaan dia berbeza-beza. So kena tahu contoh-contoh dan jenis-jenis penipuan dalam talian. Kita tengok yang pertama, Makau scam. Ini yang paling trend. Ini adalah penipuan yang paling trend. Penipuan ini dia melibatkan komunikasi, percakapan. Dan dia menyamar orang ni, dia menyamar orang tu, dia menyamar pelbagai penyamaran. Ingat you take note, penyamaran. Okey, formula ini kita namakan formula STAR. Nak kena tipu ke, nak deal dengan orang ke, nak buat bayaran ke, nak beli barang melalui online ke, nak bercakap dengan orang melalui online, you kena ada formula STAR dalam kepala. SP Rahmat kata, apa-apa setiap kali berguna input, ingat STAR, ingat STAR. Apa itu STAR? S. Tulis. S ni bermaksud stop. Stop ni bermaksud you jangan mudah percaya, you jangan mudah layan, you jangan mudah respon, jangan reply, jangan cakap, jangan buat apa-apa, jangan buat keputusan apa-apa. Semuanya jangan. So selain S, you kena pergi pada T. Betul. T ni yang paling penting. Nama dia T ni think. Stop. Yang T pula think. Think. Apa yang you perlu think? Fikir secara logik dan rasional. Selepas think, ada satu tindakan yang juga penting yang harus masyarakat sedar dan buat adalah A. A itu apa? Action. Apa action yang perlu buat? Pertama sekali, ni pun saya dah amalkan. You all yang dalam grup kita, you all tahu. Apa selalu saya buat kalau saya tak tahu? Apa saya buat kalau saya tak tahu? Tanya. Tanya. Sekarang kita pergi pada last kali, R. R ni maksudnya respon. Apa yang dikatakan respon? Okay, you dah berfikir, you dah bertanya kan? You tahu benda ni scam. So apa yang patut you buat? You block, you delete, you abaikan. That's why penting untuk you tahu respon you selanjutnya apa. Ingat tip STAR ni apa dia? Stop. Lagi? Think. Lagi? Action. Respon. Okay. Tuan, Ya. ada satu soalan boleh saya nak tanya? Boleh. Jadi Ya. kan, adakah love scam ni merupakan sebuah taktik yang digunakan untuk manipulate mangsa yang sama seperti sahabat yang lain? Yang love scam ni. Mana-mana jenis scam dia akan manipulate. You kena ingat. Mana-mana scam. Tu pentingnya tadi, S tu apa? Stop. Stop. Relax. Jangan gelojoh. Relax, cool kan. So, semua scammer, dia akan manipulate dan dia akan memperdaya dengan cara menyamar sebagai apa saja. Semua. You kena ingat. So, itu adalah bagi jawapan yang tadi yang salah seorang student kita tanya. Amirah tanya tadi Ya. Encik, saya nak tanya juga Encik. Okay, apa dia? So saya nak tahu kan Encik, bagi pihak berkuasa seperti CCID ni kan, macam mana diorang nak kenal pasti siapa yang menyamar ni? Kan hari tu Tuan Rahmat ingat Qayyum scammer kan masa kita call. Ya betul. Macam mana? Kan? Macam mana? Kan Qayyum? Saya pun tak expect Encik boleh balas saya punya WhatsApp. Okay. Saya berani balas sebab saya tahu macam mana nak handle benda ni scam tak. Dan tujuan saya balas tu sebab kalau scammer, saya nak tengok sejauh mana scammer ni nak tipu saya. That's why saya kan suka melayan scammer. Bukan suka melayan, saya akan trap dia. Trap tu saya nak dapatkan jalan cerita tu supaya saya mungkin boleh gunakan itu sebagai contoh untuk saya share pada public.
Saya nak tunjuk pada public, ini kaedah-kaedah macam mana scammer cuba memperdaya mangsa dia. Okay, so itu adalah proses je, Kayu. Maksudnya di sini, first kali dalam mindset you kena ada, jangan mudah percaya. So kita pergi kepada jenis penipuan lain selain Macau scam. Kita pergi nombor 2, pinjaman tak wujud. Pinjaman tak wujud ini very simple, sangat simple. Hanya you perlu tahu bahawa, okay, katalah you ni terdesak nak pakai duit. You kena ingat formula STAR yang saya bagi. Selalu orang terdesak nak pakai duit ni, dia akan cari alung atau dia pergi bank. The problem is bank tidak memberikan dia pinjaman dengan masalah blacklist dia, masalah hutang dia, macam-macam masalah lah yang menyebabkan dia tak layak untuk berhutang. Apabila dia tak layak untuk berhutang, maka bank tidak boleh memberi sebarang pinjaman. Masyarakat yang terdesak ni, apa yang dia buat, dia akan pergi pada alung. Which is kita pun nasihatkan benda sama. Alung pun tak boleh. You tak boleh pinjam daripada alung. Sebab you akan berhadapan dengan risiko-risiko yang lain pula. Ini scam yang kedua. Scam yang ketiga, love scam. Bila kita cakap pasal love scam, tadi pun kita dah cerita pasal love scam. Love scam ni sebenarnya, saya suka kalau nak bercakap pada orang-orang yang bercinta dalam, sini lah, pendek cerita lah. Jika you bercinta dalam media sosial, jika you tak pernah jumpa orang tu, you tak pernah jumpa kan, ingat saya cakap, tak pernah berjumpa, itu love scam. So this is love scam. Kalau you guna formula, ya. Benda yang kita tak boleh taruh dekat property kita ataupun dekat bio kita. Kalau awak tanya saya lah, sebenarnya semua benda pun awak tak perlu share. Kalau awak tanya saya. Sebab zaman sekarang, era digital ni, dia sangat laju ke hadapan. Tapi kita tak tahu kalau besok influencer kan dia orang kena letak info-info dia orang dekat post dekat IG feed kan. So itu influencer. Dia ada niat dia, ada purpose dia. Dan you kena ingat nombor telefon dia letak tu bukan nombor telefon yang personal dia. Mesti nombor telefon yang khas untuk customer dia, peminat dia dan sebagainya. Untuk Business dia. Untuk itu saja. Dan dia tak perlu layan yang selain daripada bisnes. Mana yang komen-komen dia abaikan je atau dia block. Itu tak ada masalah sebab dia ada term of business lah. Dia ada motif yang lain. Kita cerita tentang diri kita. Tuan ASP, saya ada soalan. Kita tengok peningkatan cyber scam ni like Tuan ASP explain kan tadi, setiap tahun dia meningkat kerana modus operandi tu keep changing, betul tak Tuan ASP? So they keep changing dia punya tactics and all that. Maybe Tuan ASP boleh share the latest tactics yang mungkin kita semua tak tahu, tapi because of this talk today, kita akan dapat tahu dan kita akan lebih berhati-hati. Okey. Puan Arwin tadi tanya, kes mana yang menjadi trend? Okay, saya sekarang, trend ni orang dah makin ramai pakai Telegram, betul? So trend menyamar sebagai rakan nak pinjam duit melalui Telegram ini sekarang tengah banyak. Banyak. Sebab kita ni manusia, kita ni terlalu baik, lembut hati, tersentuh kan. Ni nak tolong kawan tu ada, membara-bara. Dia boleh tengok je gambar Rahmat ni, kawan aku Rahmat susah, dia kata nak pinjam duit. Kita ni tak, dia pun nak telefon dia ke tanya. Kita percaya atas mesej saja, kita pun bagilah apa dia nak. That's why saya kata pentingnya you all untuk tahu etika menggunakan handphone. Bila you tahu etika menggunakan handphone, you secara tak langsung you akan tahu bahawa handphone kita pada satu-satu ketika orang lain boleh menyamar sebagai kawan kita. Tu saya kata pentingnya etika ni guna handphone. Dan kita ni sebab sifat kita ni yang terlalu baik hati, terlalu lembut, terlalu nak menolong orang, tanpa kita tanya, kita terus je bagi duit kat dia. Dia nak pinjam duit kan, 1,000, 2,000, 3,000, kita terus bagi. Itu trend yang sekarang, Telegram. Yang seterusnya adalah beli online. Sekarang kan trend orang beli barang melalui bidang talian. Betul. You tahu tak punca you all kena tipu beli barang dalam talian ni apa? Sebab you tak ikut SOP, you tak ikut prosedur. Shopee, Lazada, Zalora ke apa ke saja, tu semua dah ada SOP dia. Kalau nak beli, masuk dalam channel tu. Jangan you nak untungnya pasal orang ni, you direct dengan I lah. Orang ni I boleh bagi murah. So, you pun pergi keluar daripada channel tersebut. Itulah punca-punca you kena tipu. That's why kita kena tahu SOP dia. Saya ada pertanyaan. Apa pendapat Tuan pada teknologi kita yang semakin lama semakin canggih ni, yang semuanya
boleh dapat semuanya di hujung jari. Adakah sindiket-sindiket yang sebegini akan memudahkan lagi atau akan semakin berleluasa dan akan meningkatkan kes ini pada masa akan datang? Okay, first of all, kita kena sedar dan tahu bahawa macam saya cakap tadi, dia datang, skamer ni datang memperdaya mangsa apabila ada peluang. So bila peluang pada ketika zaman kita ni semua duduk di rumah, apa peluang yang dia boleh buat adalah dia tahu orang akan nak beli semua melalui online, betul tak? That's why mereka ini menggunakan peluang pada ketika itu yang mana secara dalam talian orang selalu berurusan dan membuat beli barangan untuk dia memperdaya orang. Boleh Okey, ke saya kita jawab. buka Q&A Boleh. sekarang ni? Sebab Boleh. rasanya nak allow participant pasti ada banyak soalan dia Yelah, nak tanya. dia nak communicate dengan kita kan, okey? Yes. Please. Okey, tadi saya tengok ada kawan kita tanya pasal cyberbully. Ya betul. Soalan berbunyi, dekat Malaysia, kes cyberbully ini serius ataupun tidak? Siapa yang tanya soalan tu tampil diri anda ya. Saya. Okey, saya suka soalan ni dan saya amat serius pasal cyberbully. You know why? Because zaman sekarang anak-anak kita semua pegang handphone. Zaman sekarang manusia mudah terdedah dengan apa yang ada dalam handphone. Berita yang keluar ada 100. Belum tentu 100 tu sebenarnya betul. Boleh jadi yang betul cuma 30. 70 tu semua tipu. Kena ingat, ada yang fakta, ada yang pandangan, ada yang betul, ada andaian, ada yang fitnah. So you kena tahu benda tu. Masyarakat kita, golongan-golongan yang kurang bijak tu, apabila satu isu ada, kalau you tak percaya, you tengok bila satu isu panas berlaku, akan banyak pakar-pakar yang komen bawah tu, pakar-pakar tak bertauliah, akan banyak orang yang komen menghentam, menghizri buta, yang keluar mencarut apa semua, yang kita macam, what? Macam gini ke cara kau nak komen? Kau tak tahu apa cerita sebenar pun, kau main hembus je. Cyberbully ni is satu kesalahan sebenarnya, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ada soalan lain lagi? Hello Nabiha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya ada tanya tadi dekat chat box. In case kalau ada orang lokal, kita kena scam dengan orang luar negara, kita boleh ke report dekat local police ataupun macam kena report dekat polis authority negara luar tu. And then polis akan bekerjasama dengan authority luar ke in case kalau case scam tu jadi secara international lah antara orang negara ni dengan orang negara lain. Macam tu. Okay, good question, Nabia. You tanya ni sebab you kena scam ke kawan yang kena scam? Bukan, sebab saya pernah lah waktu pergi Korea dulu. Saya beli bag, luggage, and then luggage tu tak boleh diguna. Tapi memang waktu tu habis dalam beratus juga lah, dekat 1,000. And then macam tanya orang, macam mana saya macam tengah marah buat time tu. So saya macam tanya orang, boleh ke kalau saya nak report benda ni dekat polis diorang? So tapi saya tak buat report pun lah time tu. Okay, dari sudut undang-undang, first kali kita kena, okay ni saya cakap, saya meliputi semua. First kali ini risiko you kalau jual beli dalam talian. Dalam kes sahabat kita Nabiha tadi, ini bukan dikatakan kes scam. Ini adalah civil case. Sebab you dapat barang tu. Yang selalu kita siasat bila kita tak dapat langsung barang tu. That's why saya kata, risiko kita beli dalam talian, first, kita tak dapat langsung. Itu memang pure kena scam. Yang kedua, kita beli, dapat barang tu, tapi tak menepati apa yang kita nak. That's why saya kata, saya tidak gemar beli secara dalam talian. Sebab ini risiko-risiko yang kita hadap. Okay, untuk kes macam Nabiha tadi, jika you buat report di Malaysia, sebabkan kes itu you dapat barang, tapi tidak menepati kehendak dan apa yang you nak, ianya adalah civil case. You boleh saman penjual tu, you boleh buat tuntutan melalui tribunal pengguna. Itu dua. Kita kena ingat negara kita ada undang-undang. Undang-undang tu banyak dan setiap agensi memainkan peranan agensi itu untuk melaksanakan undang-undang tu. Polis nampak macam semua kuasa kita. Tak. Ada kuasa yang sebenarnya ini lebih kepada kuasa agensi berkenaan, bukan kita. Bukan PDRM yang kena ambil tindakan. Itu adalah
Mungkin KBDN HCP yang kena ambil tindakan. That's why kita kena tahu prosedur dan undang-undang tu. Jarang orang yang you tengok yang komen yang bukan-bukan kata polis apa, polis ni datang ni daripada golongan-golongan peguam. Sebab peguam dia tahu memang ini bukan polis punya part, ni orang lain punya part. Selalunya public yang kurang tahu. Dia kata, oh ni polis. Sikit polis, semua polis. Sebenarnya ada agensi berkenaan yang sepatutnya mengambil tindakan. Okey, dari sudut undang-undang pula. Nabiah kata, boleh tak buat report di sini, di Malaysia ataupun di negara tu. First kali, kita kena tengok kejadian kat mana. Kalau kejadian tu berlaku di Korea, you boleh lodge a report di Korea. Dan you cakap, memang kejadian di Korea, tapi penerima duit saya tu di Malaysia. You boleh buat report di Korea ataupun di Malaysia. Bermakna, di tempat yang mula-mula kejadian itu berlaku di Korea pun you boleh buat report, ataupun yang di akhirnya duit tu sampai di akaun di Malaysia pun you boleh buat report mana-mana. Dan dari segi prosedur dia, pihak polis yang menjalankan siasatan, dia akan mendapatkan bantuan daripada polis negara itu. Negara yang lagi satu. Kebiasaannya. Dan kita banyak bantu polis-polis negara luar. I'm talking about kita, polis Malaysia. Banyak bantu negara luar. Jika mereka ingin dapatkan maklumat, mereka menyalurkan maklumat, mendapat detail, kita banyak bantu mereka. Walau bagaimanapun, apabila melibatkan negara dan negara, dia bukan ada satu undang-undang yang wajib. Malaysia punya law, negara lain kena ikut. Tak, you kena faham. That's why undang-undang tu you kena faham. Kita di Malaysia, kita pakai untuk di Malaysia saja. Dan apa pun kerjasama kita dengan negara luar, ia merupakan kerjasama. Bukanlah satu benda kewajipan yang orang tu harus nak patuh kita punya arahan ataupun kita punya undang. Ni ingat. That's why kerjasama antarabangsa tu penting. Kena sentiasa ada good communication, good relationship. Dan bagi negara yang dia rasa kalau dia tak nak tolong, kita tak boleh buat apa. Ada je negara-negara lain yang kita pernah minta bantuan yang susah, bukan tak nak tolong, susah untuk dapat bantuan. Ada benda tu. That's why apabila melibatkan negara luar, dia satu benda yang bukan mudah. Proses dia pun banyak. Tu saya katakan tadi. Jika you memikirkan, bila kita berbalik tadilah, jika you memikirkan benda-benda yang renyah ni kan, proses yang banyak kan, you pening kepala, sakit hati nak fikir ni macam mana nak lipat, macam mana nak apa, kan banyak kan proses tu kan. Jadi kita pergi kepada, saya kata peringkat yang pertama, saya nak you all semua duduk di peringkat yang pertama, iaitu peringkat sebelum kena tipu. You kena ada benda-benda ni. Dia pentingnya benda ni. Supaya Nabiah tak perlu nak stres memikirkan, aduh aku dah habis duit banyak lah nak beli ni. Kan benda-benda yang dah berlaku. Nabiah, risiko dia bila you jual beli dalam talian, inilah risiko yang you kena hadap. Dan bukan you seorang hadap semua orang juga menghadapi benda yang sama. Dan kena ingat, bukan semua kes bila you tak berpuas hati dengan pembelian dalam talian, bukan semua kes polis siasat. Kami hanya kes siasat, kes-kes yang tertentu yang melibatkan jenayah komersial sahaja. Jika ianya lebih kepada civil atau melibatkan tribunal atau melibatkan agensi lain, kita akan serah pada agensi lain untuk ambil tindakan. Ada soalan lain lagi? Nafis. Saya. Ya, Nafis Fauzi. Sila. Assalamualaikum Tuan Rahmat. Nama saya Nafis. So saya ada soalan. Kes cybercrime ni sangat serius di negara kita. Jadi boleh saya tahu apakah hukuman yang akan diberikan kepada scammer-scammer di luar sana? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Bila you cakap pasal hukuman, saya cadangkan lah. Boleh tak saya menjawab macam ni? You boleh Google Seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Kat situ ada hukuman. Kalau saya katakan di sini, contohlah. Ni bila you cakap pasal undang-undang, dia bukan, undang-undang ni dia bukannya satu benda yang you baca dan you senang faham dan you boleh buat andaian. Tak. Undang-undang ni you kena study dia daripada A sampai Z. Baru you faham undang-undang itu apa. Kesalahan yang kita siasat adalah di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Kesalahan menipu. Dan hukuman yang boleh dikenakan seperti yang you baca tu. Not more than 10 years. Okay. Sebenarnya masyarakat tu kena ambil tahu sebenarnya. Masyarakat tu kena sedar ini benda yang patut dia ambil tahu. Dia akan cakap, saya tanya dengan orang buat report di balai saya, dia kata, tuan minta maaf, kami tidak tahu dan kami tidak pernah diberitahu. So bila dia cakap tak pernah diberitahu tu, saya beranggapan bahawa peranan untuk sampaikan kepada dia, itu adalah peranan kita semua. Siapa yang berperanan untuk viralkan tentang satu benda-benda bermanfaat? You all lah. Saya cakap dah benda ni kan, ni cara dia, ni kaedah, ni tips apa semua. Kalau you tak share, benda ni tak jadi juga. That's why
mentaliti masyarakat kita yang harus kita ubah supaya dia tahu melalui kaedah pencegahan, melalui ilmu dan apa sebagainya, kita berjaya menyelamatkan seluruh masyarakat kita daripada kena tipu. Saya suka Nafis tanya soalan ni dan saya suka sebenarnya jawab ni untuk kepada mereka-mereka yang masih menganggap bahawa ilmu ni tak penting, pencegahan ni tak penting. Nafis, adakah saya menjawab soalan awak? Saya tambahkan Ya, sikit saya Nafis. Tuan. Terima kasih banyak. Saya tambahkan Terima sikit. kasih Tuan. Walau bagaimanapun, undang-undang bukannya hanya di dalam Seksyen 420 je yang kita boleh siasat. Kita juga, boleh tuduh dia. Siasat ni Seksyen 420 yang kita selalu guna lah, penipuan. Walau bagaimanapun, berdasar keterangan-keterangan yang ada, kita juga boleh tuduh pesalah-pesalah atau suspek ini di bawah seksyen yang berbeza mengikut keterangan yang kita perolehi. So kalau keterangan kita banyak tu, kita boleh pergi pada seksyen lain. Kalau dia lebih, kita boleh pergi pada seksyen lain. So benda tu ada banyak. So kalau saya nak cakap ni, ada banyak seksyen yang boleh kita guna pakai lah. Cuma main dia adalah Seksyen 420 bawah kes penipuan. Ada soalan lain? Jika silakan Nabila. Ada. Thank you, Okey. Ustaz Nafis. Nabila Kadir ni dia tak sama Nabila tadi dia semua dah lain. Itu Nabiha Tuan. Oh, Tadi nama Nabiha. awak semua memang lebih-lebih kurang sama Lebih kurang. Okey, silakan Nabila. Macam ada satu hari tu kawan mak saya kena hack akaun Telegram. Macam Tuan cakap tadi, ada scammer yang menggunakan Telegram kan. Jadi macam mana kita nak lebih secure menggunakan Telegram dan lebih nak elak daripada scammer tu hack akaun Telegram dan lebih berhati-hati. Sebab yelah lagi mudah lah scammer ni kan nak scam lagi orang terdekat sebab dia orang dah dapat akaun Telegram tu. So jadi macam mana nak lebih berhati-hati dan nak elak perkara itu. Okey, yang pertama sekali amalkan STAR tadi yang saya cakap ni. Stop, think, action, respond. Itu first sekali. Yang kedua, kena study etika dan cara bagaimana untuk menggunakan Telegram. You Google, you research macam mana nak guna Telegram dengan selamat. Dia akan ajar you. Kena ada setting two step verification, tu semua dan sebagainya. Semua ada. Jika you faham tentang penggunaan Telegram, you takkan berjaya ditipu atau disalahgunakan oleh orang lain. Sebab benda tu semua, kalau you tanya saya, benda tu semua dah ada step tu. Dan you kena ingat, Telegram ni siapa punya? Malaysia punya ke? Cuba type Telegram. You tengok, dia pengasas dia di mana? Di Facebook ke apa benda? Bukan Facebook ke apa, di luar negara. Which is Telegram ni dia international. Bila international, kami, Polis Diraja Malaysia, bukan kami yang kontrol Telegram ni. Bukan. Sama, Facebook pun sama kan. WhatsApp pun sama. That's why bila orang tanya, Tuan nak buat macam mana Facebook ni? Saya kata, you buat report kat Facebook. Itu je cara dia. That's why kalau orang kata, leceh lah, polis ni sepatutnya tu, sepatutnya ni. Saya kata macam ni. Benda yang you guna ni bukan benda yang polis recommend atau yang kita buat, tak. Unless kalau kita yang buat benda tu, dan kita yang kontrol benda tu, masalah. Bukan kita yang buat pun. That's why saya kena bagi tahu you all. Kalau you all rasa was-was, tak yakin, takut nak guna, you all jangan guna. Kita kena tahu, first kali kita nak guna tu untuk apa? Untuk communicate dengan kawan-kawan, betul tak? So make sure, orang yang ada dalam tu kawan-kawan je. Tapi nanti kan, bila Mamat ni cantik, Mina ni cantik, Mamat ni handsome sikit, kita pun approve dia kawan kita. Dah terjebak. Dalam Telegram, saya bagi tahu you all. Dalam Telegram memang banyak kes-kes yang dihack, diambil alih untuk tipu orang lain. Selalunya dia akan menyamar sebagai kawan you all untuk nak pinjam duit. Ni Telegram. So kalau you tanya saya, macam mana Telegram kita nak secure ke tak, saya tak boleh jawab sebab bukan saya buat Telegram tu. Kena tanya syarikat yang buat Telegram tu. You all buat benda ni, you pastikan lah, jangan ni, jangan tu, jangan ni, jangan tu. So benda-benda ni, dia tu saya kata sifat kita ni berinternet, telekomunikasi, dia bersifat global, tiada sepadan. You all sekarang hebat. You all sekarang dah boleh communicate. You all sekarang boleh gunakan aplikasi-aplikasi yang bukan Malaysia je buat, tapi luar-luar negara you all pakai. Hebat. Tapi you all kena tahulah benda tu. So nasihat saya, macam mana nak elak, senang je. Jangan pakai Telegram.
Tapi senang. mudah Mana tuan guna Telegram. saya tahu. Telegram memang mudah. Cumanya dia macam ni lah. Bila dah pakai tu, nasihatkan mak bapak kita untuk at least dia tahu. Gunakan benda tu kena tahu dulu. Okay? Mak ni ingat orang pesan. Kalau orang nak minta duit, apa-apa nak minta duit, stop. Stop tadi, start. Fikir, anak aku ni gaji 50,000 sebulan tapi nak pinjam duit aku 5,000. Dia common sense. Kita ada siasat satu kes VIP tau. Sangat VIP. You all semua kenal. So, dia punya detail dia telah disalahgunakan. Nyamar Telegram kan. Dia boleh mesej dekat dia punya pegawai-pegawai bawahan dia nak pinjam duit 5,000. Sedangkan pegawai dia kata, kenapa 5,000 je? Sedangkan your level bukan 5,000. Your level 20-30,000 dan you ada duit lebih daripada tu. Di situ menimbulkan tanda tanya. Tu bagusnya dia think tu. Dia fikir, kenapa? Action. Dia pergi tanya pula. Dia telefon. Nak tanya, betul ke dia nak pinjam 5,000? Tak. I tak ada pernah pinjam. Oh, then baru kita tahu Telegram dia kena hack. That's why apa-apa pun solution dia mesti pergi pada star tu dulu. Tak apa, star tu you suka tak suka, you bayangkan star tu STAR, you bayangkan R tu Rahmat, mesti you akan ambil tahu. Alamak tuan. Ada soalan lain? Ada tuan dari Nur Nadiha. Okay, angkat tangan bagus awak angkat tangan. Awak paling bagus angkat tangan. Okay. Sila bagi makan lebih. Tak. Salam tuan, saya nak tanya. Saya pernah lah dulu zaman saya. You punya line you slow lah Nadia. iPhone tu dari custom. Dulu Nadia. kan kecil lagi. Nadia, you punya line lagging lah. Ulang semula. Okey tak lagi? Okey. Assalamualaikum tuan. Nama saya Nadiha. Okey, dulu zaman diploma, saya pernah kena scam. Ni saya tengah muda lagi lah. Kononnya phone tu phone dari custom. Okey, lepas tu tuan, kalau saya dah buat police report. So saya nak tanya, ada ke kemungkinan kalau lah tiba-tiba jadi lagi zaman sekarang untuk saya dapatkan balik duit tu, ataupun ada ke prosedur yang sebetulnya saya perlu lalui lah untuk saya dapatkan balik duit tu ke, ataupun yang relevan lah sebenarnya macam tu. Okey. Terima kasih. Bila kejadian ni? 2016. Zaman iPhone baru naik tuan. Zaman ni memang modus operandi dia akan menyamar sebagai custom apa semua dan sebagainya lah, konon-konon rampasan apa semua. That's why saya kata dia berubah mengikut trend. So trend pada ketika itu dia gunakan penipuan tu lah kan. Baik, isu dia you tanya sebab you nak duit balik, betul? Okay. Dari sudut perundangan, okay, kita kena tahu siapakah agensi yang layak dan seharusnya kita rujuk untuk mendapatkan duit balik. Adakah polis? Adakah agensi lain? Okay. First sekali kita kena tahu undang-undang yang diberikan kepada polis ni apa. So untuk makluman you all, kuasa-kuasa, kami ni buat kerja semua berdasarkan kuasa yang diberikan kepada kami. Undang-undang tu ada Kuasa-kuasa kami untuk menjalankan tugas dan undang-undang tu adalah kuasa-kuasa menyiasat, menangkap dan membawa si pesalah itu ke mahkamah untuk tujuan diadili. Tidak ada kuasa yang membenarkan kepada kami untuk nak mengambil duit dan bagi kat you all. Nak menyerah duit, nak bagi kat you all. You kena faham benda tu. Right. So kuasa untuk mendapatkan duit balik adalah bukan kuasa diberikan kepada kami. Ada orang dia akan relatekan dengan kes Ada orang dia akan relatekan dengan kes rompakan. Dia kata, tuan, tu rompakan tu rampas barang-barang dah rampas, kereta apa semua, handphone saya, kenapa saya boleh dapat balik? Kenapa yang ni saya tak boleh dapat balik? Okay, dia berbeza Aset barang rampasan dengan duit tu bukan benda yang sama. Kena ingat. Barang rampasan tu, you boleh buktikan bahawa handphone tu memang you punya. You ada receipt, you beli iPhone. You dapat buktikan bahawa rampasan tu adalah milik you. Dan you boleh dapat balik. Itu pun you nak dapat, kena melalui mahkamah. Safe. Kami akan merujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya atau mahkamah untuk membenarkan you dapat balik barang you. Kena ingat tu proses tu. Tapi untuk duit, macam mana you katakan
duit siri number 405678 yang ada dalam dompet orang tu adalah milik you. Macam mana you nak katakan duit yang masuk dalam akaun Abu bin Kasim tu adalah milik you, sedangkan ada banyak lagi duit lain yang masuk daripada mangsa lain. That's why saya boleh katakan untuk melibatkan nak dapat duit balik, sebenarnya saya boleh cakap macam ni je. Saya kata bukan di bawah bidang kuasa kami untuk kami mengambil duit tu nak pulang balik pada you. Itu sebenarnya jawapan paling tepat. Dan orang akan tanya, dan saya nak rujuk siapa? Saya boleh katakan di sini, anda boleh membuat tuntutan sivil di mahkamah. Melalui mahkamah. Segala urusan, bab-bab duit ni mesti melalui mahkamah. Saya bagi contoh untuk Nadiha. Contoh yang paling mudah untuk kita selalu dengar dan kita selalu tengok. Nadia dah ada kereta dah? Nadia dah ada kereta dah? Dah ada motosikal? Okey, macam ni. Katalah satu hari nanti Nadia beli kereta. Nadia akan buat loan dengan bank, betul? Nadia janji dengan bank, saya nak bayar sebulan 500. Sign agreement dengan bank. Nadia janji nak bayar 500 sebulan. Bank pun bagi loan tu kat Nadia, belilah kereta. Kereta tu belum lagi awak punya tau. Kereta tu sebenarnya bank punya. Bank yang bagi pinjam, duit bank. Awak punya duit bank ni, awak kena bayar ni. At the end, awak tak boleh bayar. Awak tak boleh bayar 3-4 bulan. Janji nak bayar tapi tak boleh bayar. So sebenarnya perbuatan itu nampak awak tipu bank lah. Janji nak bayar tapi tak bayar. Kan? Yang ruginya bukan awak, rugi bank. So macam mana bank nak tuntut duit kat awak? Dia tak buat report polis untuk kita tangkap. Dia ambil tuntutan civil. Dia ambil tindakan civil. Dia blacklist awak, dia saman awak, dia rampas kita tu semua civil di mahkamah. Itu yang paling jelas untuk awak mudah faham lah. That's why, kalau orang mesti marah juga, apalah polis ni tak guna ada polis, duit tak boleh dapat balik. Jangan marah polis. No. Sebenarnya kesilapan orang itu adalah dia kurang ilmu bahawa kita ada undang-undang. Negara ada undang-undang. Undang-undang tu dah ada. Kita yang tak nak guna dan tak nak terima benda tu. Macam mana? Orang selalu kecam, undang-undang ni manusia buat. Undang-undang ni buatan manusia. Selalu orang cakap macam tu kan. Tapi you kena terima hakikat. Negara kita ni aman, damai sebab undang-undang ni. Kita kena terima benda tu. You bayangkan negara kita kalau tak ada undang-undang. You bayangkan satu hari negara tak ada undang-undang. Tak. You rasa agak-agak jadi apa negara ni? Habis. Itu hari masa zaman PKP tu. Yang zaman semua orang duduk rumah. Saya tanya you jujur ikhlas dalam hati. Kalaulah situasi macam tu berlaku, you tak nampak sebarang kenderaan pun lalu depan mata you, dekat rumah ke apa, tak berdebar ke kita? Masa tu you fikir apa? Aku ni, kalau ada polis, mesti aku rasa lega. Masa tu baru you fikir betapa pentingnya polis ni. Saat-saat macam itu. That's why, orang kata, kita ni, kalau kita buat apa, you all ikut je dengar cakap kita, you all follow je apa nasihat kita, senang. Pelaburan online, okey. Pelaburan online ni, saya bagi tip yang paling mudah. Apa-apa tawaran pelaburan yang awak terima melalui mesej. Melalui mesej, Telegram ke, WhatsApp ke apa, itu semua scam. Tak kisahlah dia pakai nama menteri ke, nama datuk ke, nama Tan Sri ke. Selalunya orang bila cakap pasal pelaburan ni, bila I tanya dia kenapa you percaya itu pelaburan, dia kata, tuan saya tengok kawan saya dia beli kereta mewah tuan. Tuan, saya tengok kawan saya dalam akaun dia banyak duit masuk, keluar masuk, keluar masuk. So maknanya pelaburan tu betul. Silap. Itu cara penilaian yang salah. Cara untuk nak menilai satu pelaburan tu betul ke tidak, you kena semak sama ada pelaburan tu pertama sekali berlesen atau tidak. So nak tahu dia berlesen atau tidak, dengan siapa tadi? You tengok tadi saya cakap star kan? Mula-mula you stop dulu. Jangan percaya, jangan apa. Think, kena fikir. Takkanlah semudah itu pelaburan ni mesti untung je. You kena ingat pelaburan kalau you belajar ekonomi dia mesti melibatkan risiko. Ada untung ada rugi. Kalau pelaburan tu semua untung, kita semua tak payah belajar. Saya tak payah kerja macam gini. Baik jom kita join je pelaburan. Betul tak? Kena ingat. Betul. Apa action seterusnya? You kena semak dengan Bank Negara Malaysia dan juga SC. SC ni apa? You type Google apa itu SC. Kalau dua-dua ni kata ada lesen, dan benda tu betul. Kalau tak ada, walaupun ia mendatangkan keuntungan, walaupun you nampak, banyaknya datuk ni masuk, selebriti masuk, artis ni masuk, tidak semestinya ianya betul dan sah. Dia tengok ni banyak trader-trader kan.
Tu semua Betul tuan. tak ada lesen saya bagi tahu you awal. Tu tip dia lah. Jadi Okay. tuan ada tak kes-kes macam tu sekarang ni? Ada tak macam semakin meningkat ke atau tuan terima kes-kes pelaburan macam tu? Sebab kita tengok sekarang ni benda ni jadi trend ya. Sekarang ni sekarang ni I bagi tahu you all, kita nak tahu ada kes ke macam ni, kita nak tahu tentang satu-satu kes tu kita bergantung pada laporan. Kebanyakan orang yang dah masuk, dah kena, dia tak nak buat report. Sebab dia takut buat report, orang tu kena tangkap, siapa nak bayar balik duit dia? Dia takut buat report, dia malu. Nampak kebout, dia tu. Ketamaan, dia tu. Tapi kan tuan ASP, kadang-kadang dekat Telegram, tiba-tiba kita ada dekat dalam satu kumpulan trader punya group. casino lah, ada Scam. Okey. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ada dalam tu dan kita nak leave lah kan. Tapi sebelum kita nak leave, kita nak report benda tu, maybe kita is it will the police accept? Walaupun kita Report tidak ni- di-scam lagi? Report ni semua report boleh buat. Report ni penting untuk pemakluman. Report ni tak ada masalah. You dah kena ke you belum, you boleh buat report. Tak ada masalah. Saya pun pernah juga di-invite dalam grup-grup macam tu. Dan saya cakap tegak-tegak ini semua tipu. Saya kena marah balik. Dalam tu dia kata ini orang tak guna. Kita nak tolong orang bagi duit, dia pula kata tipu. That's why dia macam ni. Bila kita cakap pasal duit, manusia ni dia tak peduli orang tu polis ke, ada undang-undang ke, ada lesen ke tak lesen. Apa yang masyarakat nak sebenarnya, dia nak duit je. I tell you, banyak tu yang pelabur-labur, bukan tak tahu benda tu tak lesen. Kita pun dah pesan dan nasihat. Mesti nak melabur juga because dalam kepala dia, it's not lesen ke tak lesen. Dalam kepala dia, tamak nak duit. Aku tak peduli betul ke tak betul, aku tahu aku dapat duit. That's the problem. That's why saya cakap apa-apa, jangan terus cari apa-apa polis. You kena tanya diri sendiri tu dulu. Mental, you punya cara berfikir, mentality you. Semua tu bukannya bongok-bongok tu semua pandai-pandai tau yang join tu. Sebab yang melabur ni semua duit banyak. That's why you ingat mudah ke nak nasihatkan seorang lecturer? Mudah ke nak nasihatkan seorang? Tak apa Puan Awin, you jangan risau. Pada I, you cikgu bukan lecturer. Bukan mudah nak nasihatkan doktor-doktor, engineer-engineer, profesor-profesor yang diorang rasa diorang pandai. Ini ingat That's why ilmu ni dia tak mengira apa pun. You kena terima hakikat bahawa siapa pun kita tetap kena tuntut ilmu dan kita kena ikut peraturan. Peraturan dah cakap tak lesen lah. Okey. Dan tipu yang sekarang ni tengah menjadi trend. Budak sekolah kena, student kena, yang bukan student pun kena, iaitu tipu tawaran pekerjaan. Banyak orang dia hilang pekerjaan. Banyak orang nak cek duit tambah. So diorang ni tengok dekat dalam online menawarkan pekerjaan secara online. Ingat tawaran pekerjaan secara online. First kali you kena buat apa? Stop dulu. Relax. Jangan mudah percaya. Secondly you think. Ini betul ke tak betul lah. Lazada ke Shopee tawarkan pekerjaan secara online, buat task, macam-macam task dia bagi kan. So you kena ada, lepas tu you kena ada apa? Action. Apa action yang perlu buat? Telefon. Lazada saya nak tanya, betul ke awak ada offer pekerjaan ni? Shopee saya nak tanya. You all kalau bekerja mesti masuk dalam mindset you kena tahu siapa majikan you, siapa yang membayar you, kaedah macam mana pekerjaan yang you buat. Itu penting. Dan saya nak bagi tahu kat sini, mana-mana agensi yang saya sebutkan tadi tu tidak ada menawarkan apa-apa pekerjaan melalui online pun. Tak percaya pergilah tanya. Ni tipu tawaran pekerjaan. Yang seterusnya kita cakap pasal kedai akaun. Penting kedai akaun ni. Saya dah cakap berkali-kali. Ingat, akaun bank. Akaun bank tak boleh serah kad siapa-siapa pun. Puan Awin, saat lagi saya mesej awak, saya kata saya nak pinjam awak punya kad bank sekejap je. Boleh bagi ke tak boleh? Tak boleh. Walaupun saya ni boyfriend awak, boleh bagi ke tak boleh? Tak boleh. Bagus. Ini contoh dia saya tunjukkan kat sini. Siapa pun tak boleh bagi. Ingat siapa pun. You kena ingat, you bagi je, risiko tu you tanggung. Okay, orang tanya, tuan, ada ke undang-undang kata tak boleh bagi? Okay, saya nak bagi tahu you all. Bila kita buka akaun di bank, you mesti ada sign borang dia, betul. Dalam tu dia ada tulis terma dan syarat. Baca terma dan syarat tu. Boleh ke tak boleh? Baca. Dalam tu ada. Masalahnya you all semua buka akaun. Pernah baca? Tak pernah kan? Tulisan kecil-kecil macam tu kan. Ujung-ujung. Mana sign. So baca. Undang-undang tu semua dah ada dah. So kita tak payah nak blame orang. Kita blame, tengok kesalahan kita sendiri. Diri kita. Apa dia mistake kita buat. That's why kalau kita ikut proper,
ikut channel, ikut prosedur apa semua, you all tak akan kena tipu. So this is all benda-benda jenis-jenis penipuan yang ada. Okey Kayum, kita jalan sekali jalan je. 5 minit je untuk saya tunjuk contoh-contoh. Boleh. Okay, this is contoh Macau scam. Tadi you all tahu Macau scam dia panggilan telefon, dia menyamar penguatkuasa. Kalau dulu-dulu pergi bawah lagi, dia akan hantar mesej juga. Dia nak convincekan orang, dia nak buat orang tu yakin betul-betul, dia nak mendatangkan ketakutan yang amat takut, dia hantar pula mesej. Ni contoh-contoh. Ni dulu punya. Sekarang dah tak ada dah mesej macam ni. So this is, tengok dia kata apa? Satu petition. Kayum, jangan laju sangat. Ni. Tunjuk mesej tu. Tengok dia kata kena hadir di mahkamah. Kalau tak hadir, you all kena warrant lah apa sebagainya. Tujuan dia apa? Dia nak mendatangkan ketakutan. Dan kalau kata benda ni, kalau you ada, you kenapa dapat mesej macam ni, you stop dulu. Think apa? Fikir. Betul ke mahkamah civil ni pakai mesej je? Benda tu akan bantu you. Betul ke kalau mahkamah kenapa nak kena telefon nombor telefon? Awak tengok bawah tu 0167 sebagainya kan. Kenapa nak telefon nombor telefon? So benda tu, think tu yang akan bantu awak. Action dia, okey lah, katalah awak tak boleh fikir juga. Action dia apa? Telefon mahkamah. Betul ke puan ada prosedur macam ni? Mahkamah akan bagi tahu benda ni tak betul. Ini contoh yang saya tunjuk. Okey, tipu pinjaman wang tak wujud. Kayum gerak. Tengok dia iklan tau. Dia mesti iklan dalam media sosial. You tengok dalam iklan media sosial tu ada banyak. Saya dah banyak dah saya buat report app, itu semua scam. Itu semua scam. You all kena sama-sama buat report ke atas Facebook, itu semua scam. Ini contoh-contoh tawaran yang dia bagi. Dia kata apa? Dia kata dia Payless Credit and Leasing. Kononnya berlesen. Mesej ni semua orang boleh buat. Semua orang boleh type. Semua orang boleh claim siapa pun. Tapi siapa orang di sebaliknya? Gambar ni, you all akan cakap, oh gambar ni tuan, gambar scammer. Ini bukan gambar scammer. Gambar ni dia disalahgunakan je. Gambar lelaki, gambar perempuan, gambar apa semua yang ke atas tu you tengok kan. That's why you all kena ada. Tu saya tadi cerita panjang lebar tentang etika bagaimana dan macam mana nak gunakan handphone. You kena tahu. Siapa pun di sana, you tak tahu. You tak kenal. Tak kisahlah dia kata dia ni Puan Awin ke, ASP Rahmat ke. Selagi you tak confirm betul-betul dia Puan Awin, selagi tu you jangan percaya dia adalah Puan Awin. Ni contoh iklan yang dia bagi. Bukan iklan, dia contoh cara macam mana dia minta butiran diri. Okay, this is love scam. Di bawah lagi. Biasanya love scam ni dia akan menggunakan media sosial lah. Absolutely melalui Facebook lah. Kan, dia akan menggunakan gambar-gambar handsome seperti ASP Rahmat yang berpakaian uniform, Ahmad Zikri yang pakai uniform. Kan. You all kena ingat, yang pakai uniform, dia orang ni tak salah. Gambar dia orang ni salah gunakan. Tapi you all duk viral dekat kawan-kawan you all. Jangan percaya ini scammer. Mamat ni, gambar tu, dia pun tak tahu gambar dia disalah gunakan tau. Nama Ahmad Zikri tu pun siapa-siapa boleh tulis. You tak percaya, you ada Facebook kan? Sekarang you buka, tulis nama you Puan Awin, you delete, you tulis nama you Maria Carey. Keluar Maria Carey. Yeah. That's why saya katakan tadi, ilmu tu penting. Bila you tahu, you tahu etika menggunakan Facebook, kaedah menggunakan Facebook, you tahu dah, nama ni siapa boleh buat, gambar ni siapa boleh bagi, kan, betul tak? Right. Dan orang yang ni, dia kata dia daripada London, dia doktor. Inilah ayat-ayat dia nak pancing wanita-wanita kesunyian. Takkan you cakap you kerja dekat kedai biasa, perempuan nak tertarik kan, mesti sebut you doktor, you polis, you engineer, you pilot. So benda-benda ni untuk menarik minat, untuk orang suka. Then you kena berhati-hati lah. Macam saya cakap tadi lah, nak cerita pasal cinta ni. Panjang cerita dia sebenarnya, cerita pasal cinta. Okay, next. Okay, tipu menyamarakan tadi seperti yang seorang kawan kita ada bagi tahu, ada kawan menyamar kan, gunakan Telegram, pinjam duit apa semua. So you all kena berhati-hati. That's why saya katakan kaedah STAR. STAR ni apa? Bila kawan nak pinjam duit, first you stop dulu, relax. SP kata jangan percaya. Then you think, fikir, kawan aku ni, dia ni hidup dia lagi kaya daripada aku. Dia ni lagi bagus daripada aku. Selalu aku pinjam duit dia, kenapa kan nak pinjam duit aku kan? Action dia apa? Call kawan ni. Aku, sorry lah aku nak mengganggu. Bukan nak ganggu ke apa, nak just tanya. Betul kau ada mesej nak pinjam duit? Kau memang tengah susah ke, kesian kau kan? Cakap, dengar suara dia. Dan you kena ingat, MO setakat ini dia guna pakai Telegram untuk nak memperdaya orang untuk nak pinjam duit. Okay, ni tipu menyamarakan lah. Sekarang ni yang saya kata trend inilah. Okay, next. Okay, ni semua gambar-gambar ni jangan percaya. Gambar ni dia ambil gambar orang lain je. Okay, tak ada orang nak menipu, dia letak gambar dia sendiri. Semua dia pakai gambar orang. Okay, next, tipu pembelian atas talian. Turun bawah lagi. Banyak menggunakan media sosial untuk mengiklankan. Selain pada tu, dia menggunakan platform-platform seperti Mudah, Shopee, Lazada dan sebagainya. The problem is
apabila you deal dengan platform-platform yang dipercayai, contoh Shopee, Lazada, Zalora ke apa, you all deal outside, itu yang menjadi masalah bila you deal outside. Sepatutnya you deal dalam tu juga untuk you beli barang. Okay, kalau yang melalui mudah.com ataupun Facebook, you pastikan orang tu betul-betul wujud dan gambar tu betul-betul wujud. Saya tanya, kenapa you percaya orang ni wujud? Dia kata, tuan, dia tunjuk gambar dia. Saya kata, gambar boleh ambil je dekat internet. You patutlah buat video call dulu ke, tengok dulu barang tu betul-betul wujud kan. And then you tengok kat sini, dia ada bagi nombor akaun, betul tak? CIMB, apa akaun number. Try buat semakan. Tadi saya kata A tu action apa dia? Semakan dengan polis. Macam mana nak semak? Semak melalui Semak Miun. Kat Semak Miun tu, you masuk je nombor akaun. Ada tak report ini dilaporkan untuk kes-kes lain? Itu kaedah-kaedah kemudahan yang kita bagi langkah awal. Okay, next. Next. Tipu pelaporan tak wujud tadi kita dah sentuh. Next. Ini pelaburan ni yang menawarkan macam you tengok package-package ni yang dapat mudah sangat dapat duit. Satu hari dapat duit tu confirm scam. Sebulan dapat duit pun confirm scam. Itu semua scam. Kalau orang cakap, kau tak percaya ni aku dah dapat, tengok aku dah beli kereta mewah ke apa. Just macam ni je. Selagi ianya tidak direcognize atau diberi lesen, anggap je semua tu tak betul. Okay. You jangan bermain dengan risiko. Risiko. Kena ingat. Pelaburan is risiko. Okay, next. Ini tapi tawaran kerja sambilan tadi kita dah sentuh dah. Pasal yang ditawarkan kerja-kerja, buat kerja apa, task ke apa semua tu kan. Dan kedai akaun kita dah sentuh dah. Okay. Ada lagi tak? Bawah lagi. Okay, ini adalah undang-undang yang boleh dikenakan untuk kes-kes kedai akaun. So make sure mana-mana you all akan cakap dengan saya, tuan, saya dah terbagi sekarang ni. Apa patut saya buat? You pergi bank, you pergi tutup. Okay. Next. Tips ni star, you all pun dah tahu star ni apa kan? I wish that you sharekan benda ni, star ni kepada semua orang supaya semua orang tahu. Okay, alright. This is sumber rujukan yang you all boleh dapatkan info dan dapatkan apa-apa perkembangan, cerita, MO, tip, nasihat, formula daripada saya. Facebook tu masih ada. Yang sebelah ni apa? Telegram, sorry. Boleh. Ini WhatsApp ke TikTok kan? Oh, ni TikTok kan? Okay, untuk TikTok, saya ada TikTok yang baru. Saya rasa you all pun dah terima kan? Yang saya dah share. Rahmat Fitri lawan scammer. Itu adalah TikTok terbaru saya yang saya akan upload balik. Yang mana yang dulu tu saya dah pernah upload, saya upload balik dalam akaun baru ni. Harap-harap dipermudahkan, harap-harap InsyaAllah. tiada lagi alangan-alangan apa pun yang mendatang lah. So this is sumber rujukan yang you all boleh rujuk dan dapatkan info. Okay, saya mengharapkan, saya nak tanya macam mana kita nak pastikan apa yang polis sampaikan ni sampai kepada masyarakat. Macam mana? Spread awareness, share. Share. Yes, Share betul. di social media. Okay. Pedulikan kawan-kawan yang cakap poyo ke apa ke semua ke tu, tak payah peduli, you tak payah fikir apa dia cakap, sebab at the end kalau dia kena tipu, dia takkan cari bomba, dia takkan cari bomo, dia akan cari polis juga. Sama macam saya, kawan-kawan saya yang mana saya cakap tak nak dengar tu, saya akan cakap benda sama. Kenapa sebelum ni aku cakap kau tak nak dengar? Dan kenapa baru sekarang kau nak cari aku? Semua benda-benda yang kita share ni adalah untuk tujuan you gunakan sebelum you kena, bukan selepas you kena. Kalau selepas you kena, memang benda tu akan jadi rujukan masa akan datang. Tetapi plus you sakit hati, you frust, you stress. Sebab you akan tanya saya, Mak, macam mana nak dapat duit balik? Saya kata, no, duit you dah tak ada dah dalam akaun tu. Once you masukkan situ, within 2 minutes, 3 minutes, duit tu dah keluar balik, dah pergi ke tempat-tempat lain. So, jawapan saya tu tidak berpihak pada you dan nanti you bukan marah kat scammer, you marah dekat I pula. Sedangkan you tanya, I dah bagi tahu dah. No, memang itulah dia punya modus operandi dia kan. So okay, this is all persembahan dan presentation saya kan. Sorry lah agak terkejar-kejar sebab saya nak habiskan ilmu ni. Tuan, saya tertanya, saya tertarik dengan tuan cakap bahas tentang kedai akaun. Jadi yang kita lihat kebanyakan yang menjadi kedai akaun ni selalunya sama ada diorang secara rela ataupun diorang menjadi mangsa kepada scammer ni. Sebab kan diorang diberi ganjaran yang ratusan ringgit ataupun setengah orang tu sebab dia tak tahu. Dia dipelawa untuk bekerja, dia bagi nombor akaun, rupanya dia kena scam menjadi kedai akaun. Lepas tu adakah orang kedai akaun ni, mangsa yang menjadi kedai akaun ni
dia akan dikenakan tindakan ataupun dalang dia boleh dikenakan tindakan juga. Atau bila kes macam ni jadi, kedai akaun tu je yang kena. Okey, berbalik kepada staff. Orang tawarkan kita pekerjaan apa semua. Saya nak tanya you satu soalan yang very simple. Memang ada buat kerja ke? Apa pekerjaan you buat tu? Bagi sewa je kot. Akaun tu tak ada kerja pun. Nipu kerja tak ada. Tu kat situ dah nampak dah. Ting tu. Kerja apa yang you nak kena buat? Setakat tekan-tekan tu bukan kerja. Saya nak kerja macam tu. No, tak ada. No. Tak, bila jalan mudah dapat duit, there must be something wrong kat situ. Okay? Sewa je akaun. Kalau sekadar kau nak sewa je akaun aku, kau yang offer aku ni pun kau boleh sewakan akaun kau kot. Asal kau tak guna, kenapa nak pakai akaun aku? Kena faham Dan you kena ingat satu benda yang paling penting. Thank you Amira tanya soalan ni. Scammer takkan boleh memperdaya mangsanya tanpa kedai akaun. Siapa kedai akaun? You all ni. You all yang mana? Yang kurang bijak, yang tak nak dengar cakap polis, yang rasa diri tu pandai, inilah. Orang dah cakap akaun tu tak boleh bagi kat orang lain. That's why you mempertikaikan, saya pun mangsa, saya pun kena tipu. Dalam undang-undang tu, term and condition, you sign borang buka akaun tu, dah kat situ tulis tak boleh bagi. Ikut je lah peraturan tu. Tak kisahlah you tahu ke tak tahu. Soal nak menyiasat penlibatan sebenar orang ni terlibat ke tak, itu you leave it to us. Kita yang polis akan menyiasat, you ni genuine, kedai akaun yang macam mana. Saya cakap terus terang, banyak orang yang menipu. Dia claim kata dia jadi mangsa. Sebenarnya tak. Dia pun sama-sama naik. Bagi je dapat 300. Fikir logik akal. Bagi je dapat 300. Apa benda kerja yang you buat? Tak buat pun. Dan saya bagi tahu you, saya sendiri atas tangan saya. Semua kedai akaun, saya takkan tangkap sampai kedai akaun you. Saya akan pergi sampai atas. Dan saya pernah buat. Dan saya dah buat. Don't worry. Saya punya level bukan sampai situ je saya akan cari. Saya akan cari atas lagi. Saya akan tangkap semua level atas-atas yang ada. Saya takkan bagi cat. Saya takkan bagi cat. Itu janji saya. Tapi kedai akaun ni pun kena bekerjasama dengan kita. Ada kedai akaun yang dia cuba menyembunyikan fakta. Nak menyelamatkan orang yang menyewa, orang yang pinjam. Tu semua ada. Tu semua ada. Hari pertama kena tangkap, kau bagi kat siapa? Kawan saya tuan, tak dapat kontak tuan. Saya pun dah lupa mana. You bayangkan, hilang nombor kontak kawan yang bagi pinjam kad. Logik tak logik? Kata kawan tapi hilang nombor kontak. Itu dah satu dia cuba nak tipu kita. Yang hari kedua, kena soal siasat hari kedua dah naik dah. Tuan, saya bagi pada dia 3 kad. Tambah pula 3 kad. Sebelum ni 1 kad je ni, tambah 3 kad. Oh, saya ingatlah saya pernah jumpa dia kat sini. Semalam dia kata lupa ni, dia ingat pula dah. That's why benda ni soalnya, dia betul genuine kedai akaun atau tidak, you leave it to us, kita yang akan buat kerja kita, don't worry. Dan saya cakap, saya tak, ada kes-kes, saya ada sebenarnya video-video yang saya tangkap bukan kedai akaun, lebih pada tu pun saya tangkap. Cumanya saya tak boleh lah nak tunjuk you all semua benda-benda tu. Right. Leave it to us, kerja kita buat, don't worry. Saya sendiri di Sentul, saya ingat 2-3 kali yang saya pernah tangkap atas tu punya level-level atas. Dan saya takkan bagi can. Dan saya takkan percaya 100% apa kedai akaun tu cakap, oh tuan saya pun kena tipu, no. Tak ada orang yang immediately nak mengaku, dia tuan saya bersekongkol, tak ada. That's why saya kata, bab soal siasat, bab nak kena pasti dia ni betul pure terlibat ke tak, you leave it to us, kita buat kerja kita. So, adakah saya menjawab Amira punya? Sangat. Jadi Tuan ASP, kita nak dengarlah nasihat dan harapan Tuan ASP kepada pelajar-pelajar saya yang partisipan yang ada ni, yang masih setia lagi ni. Ada 80 orang tetap lagi ni. Thank you very much. Thank you. Tentang topik kita hari ni dan bagaimana kalau kita nasihat Tuan ASP, kalau kita bersama untuk membanteras benda ni boleh kita overcome lah. So what is your advice? Okay, yang pertama sekali, di mana kita berada pun, apa pekerjaan sekalipun kita buat, setinggi mana pun level pendidikan kita, kita harus sedar bahawa ilmu itu sangat penting untuk setiap manusia. Ilmu tak semestinya awak tak habis sekolah, awak tak boleh ada ilmu, tak. Islam menggalak dan menuntut kita untuk ada ilmu. Tak kisah kita tak habis sekolah pun, kita kena tuntut ilmu tu.
Right. Ilmu ni lah yang menjadi lampu suluh dan penyelamat kita, shield kita untuk segala anasir-anasir viral-viral scammer daripada berjaya scam kita. Ingat ilmu. You suka tak suka, ini you kena terima hakikat ilmu ni. Untuk dapat ilmu ni, saya nak tanya you, adakah hari ni 80 orang ni nak bayar seorang RM5 ke RM10 ke RM20 untuk I bercakap? Tak ada pun. You all dengar je apa I cakap. I share je benda ni pada you all. Dan benda ni bukan daripada saya je. You Google je, you type je Facebook tu JSJK, Jabatan Serta Jenayah Komersial PDRM, ataupun terima kasih Polis Diraja Malaysia tu. You boleh dapat semua info knowledge dalam tu. Sekarang ni ada lagi Facebook yang saya boleh kongsikan. Cyber Crime Alert RMP. Tu semua ada. Nanti saya akan share dalam TikTok saya. You boleh follow TikTok saya, Rahmat Fitri Lawan Scammer. Semua benda ni, link-link ni awak akan terima dan awak boleh nampak. Saya sendiri belajar pada situ. Saya sendiri kontak SKMM. SKMM, you please give me apa platform yang you sediakan pada public. I nak share supaya diorang tahu, oh SKMM boleh bantu kita ni. Bank negara boleh bantu kita ni. So dengan ilmu, you berjaya selamat. Macam mana nak dapat ilmu tu? Kita kongsi kepada orang ataupun kita pergi cari ilmu tu sendiri. Nak cari pun tak susah. Handphone ada. You Google, you type je. Semua akan keluar. Jangan tipu lah. Saya tahu. Saya pun dapat info pun semua daripada handphone. Saya tak dapat pun daripada tempat lain. Tak ada. Semua daripada sini. Ambil yang baik. Jangan ambil yang komen orang yang bukan-bukan tu. Yang tak siapa-siapa tak komen pasal undang-undang kan. Dia pun belajar tak habis, you pergi dengar. Oh tuan, ini Atta ni kata salah. Atta ni polis should do this. No. Didapatkan daripada sumber yang sahih sahaja. Okey, nasihat saya, kongsikan semua eban-eban yang kita bagi. Ingat hari ni you tolong satu orang, Allah akan hadirkan hari lain you susah, orang akan tolong you. Hari ni you tolong satu orang, 10 orang yang akan datang untuk menolong you. Kenapa saya suka tolong orang? Sebab saya fikir satu hari Allah akan bantu saya bila saya susah, orang akan tolong saya. Saya akan fikir macam tu. Kenapa saya suka tolong orang? Sebab saya fikir satu hari nanti bila saya dah mati, ada orang yang boleh tolong anak cucu saya. Saya nak macam tu. Tak apa, walaupun kita tak dapat balasan, tu tak jadi masalah. You tolong je seberapa ramai orang you boleh tolong. Cara macam mana you nak tolong? You segan nak cakap, you malu nak bercakap, you tak boleh nak bercakap, you tak ada benda tu. You sharekan segala eban-eban kita, info-info kita, apa yang kita bagi ni, polis bagi. You share kepada orang supaya orang boleh selamat. You imagine, you tak rasa seronok ke? You bayangkan ada satu orang tu, duit dalam akaun dia ada RM500,000, dia hampir nak serahkan pada orang, tapi disebabkan dia tengok video you, dia tengok apa hebahan yang you bagi, dia tak jadi serahkan RM500,000 tu sebab dia tahu itu adalah scammer. You bayangkan satu benda yang sangat besar you tolong orang tu tahu. You bayangkan RM500,000 tu lah duit yang dia nak pakai untuk masa depan dia seterusnya. Dia dah pencet dah apa kan. Itulah nak pakai untuk anak dia, cucu dia. Tapi you berjaya menyelamatkan duit itu. Which is daripada dia jatuh ke tangan orang lain. You, I don't know, benda ni satu nikmat tau. Saya tak tahu, satu benda, saya masuk polis bukan kerana pangkat, jawatan ataupun gaji. Saya masuk kerana saya nak tolong orang. Dan saya dapat rasakan nikmat tu bila, I don't know, memang kita rasa puas sangat bila kita dapat tolong orang. Orang mesej saya, tuan terima kasih sebabkan saya tengok video yang you share ni, saya berjaya selamatkan duit dia. Ya Allah, demi Allah, sangat, I don't know, memang best gila siut. Best gila lah. Sangat best, serius, sangat best. You bayangkan orang tu dia nak lintas longkang kan. Dekat longkang tu katalah ada ular tedung. Dia tak nampak, you nampak. You berjaya selamatkan orang tu. Cik, jangan lompat, nanti tedung tu patuk. You dah berjaya menyelamatkan satu nyawa manusia tau. You bayangkan betapa seronoknya masa tu. Ish, gila siut, nyawa dia siut aku berjaya selamatkan. That's why I love become a police officer. Dan apa yang saya cakap, saya suka sharekan benda ni sebab saya bukanlah orang yang arif untuk nak cakap hal-hal agama. Saya bukan ustaz, saya bukan PU nak cakap pasal hukum apa semua. Saya boleh cakap sebenarnya, saya tahu, saya pun belajar tu dulu. Cumanya saya kata saya kurang arif. That's why saya menggunakan platform media ni untuk saya cakap benda yang saya arif. Dan benda yang saya cakap ni, inilah benda, saya dah berulang kali cakap dengan you all. Kita buat group sebelum ni kan. Saya cakap apa? Esok dah mati, amal apa yang tinggal untuk saya dalam kubur tu nanti? You all tak boleh tolong saya pun. Hanya amal yang saya tinggalkan dalam bentuk ilmu, benda-benda bermanfaat yang boleh memberi kebaikan, benefit kepada orang yang masih hidup. Itulah yang bekalan saya untuk saya bawa dalam kubur tu nanti. That's why saya menyeru awak semua ni, ada ramai orang dalam ni, 80, 90 orang, 100 orang.
You sharekan benda ni, benda-benda yang baik. Benda-benda yang tak elok, prank-prank yang kata bergaduh, prank yang kecam, prank baling-baling duit, prank yang kononnya macam-macam lah. Saya pun nak cakap saya meluat lah. Sebenarnya saya meluat. Tak payahlah benda-benda yang tak bagus tu, yang tak sihat tu, tak payah share. Kalau boleh tengok pun jangan. Orang tanya saya, tuan, apa komen tuan pasal ni? Sorry, siapa dia? Saya tak tengok benda-benda yang bukan-bukan. Saya cakap terus terang, saya tak tengok. Saya meluat nak tengok. Okay? So untuk you all, I wish you all the best sepanjang you menjalani kuliah di universiti. Ingat you all adalah orang yang hebat. Sebab apa saya kata hebat? Sebab you all lah orang yang akan menggantikan saya, akan menggantikan Puan Arwin, akan menggantikan orang-orang yang hebat yang di luar sana. You all lah, bukan orang lain. Dan you all bersyukur di peringkat muda macam ni, you all dah didedahkan benda-benda macam ni lebih awal. Saya dulu tak dapat benda-benda ni semua. You all dah dapat. So pastikan you all menjadi macam ni lah. Kalau you all tak boleh menjadi kebaikan untuk orang, at least kalau pun you tak boleh sekalipun, you diam tu pun pada saya dah syukur. Tapi I yakin you takkan diam. You nak do something untuk orang lain. You just share saja. Kongsikan. Susah sangat nak cakap, you kongsi je. Bukan saya nak promote diri saya, bukan untuk saya, tapi untuk kawan-kawan saya lain juga. Kalau kawan-kawan saya share benda yang bagus, you rasa bagus, you share. Sentiasa think positif, bersangka baik dengan semua orang. Tak kisah orang tu buat seteruk mana pun pada kita, bersangka baiklah pada dia orang. Ingat, ini ajaran bukan saya yang cakap, ni ajaran agama kita. Dan saya percaya semua agama benda yang sama diajar. Sangka baik, think positif, buat baik pada semua orang. Jangan fikir apa yang orang buat salah pada kita. Kita fikir apa yang kita buat salah pada orang. Jangan fikir apa orang cakap pada kita. Kita fikir apa yang patut kita cakap pada orang. Jangan fikir apa yang orang tu perlu nak buat pada kita. Bila kita cakap atau kita tolong tu, dia nak memberi satu respon yang negatif. Tak payah fikir. Dia nak bagi ke, dia tak nak bagi ke, you terima seadanya, sebaik-baiknya. Dan apa yang seharusnya you fikir, apa yang you bagi kepada orang. That's why saya masukkan konsep ini. Jika you nak mempertikaikan tentang individu, agensi atau kerajaan, tentang kelemahan-kelemahan yang mereka telah buat, lebih baik you fikirkan apa kelemahan yang you dah buat. Dan jangan terlalu fikir banyak pasal orang punya mistake atau salah orang. Apa sumbangan kita sebenarnya? Kita nak cakap pasal sumbangan kerajaan, sumbangan polis, sumbangan apa? I nak tanya you all, apa sumbangan yang you all dah buat? Setiap orang dalam dunia ni, setiap orang dalam Malaysia memainkan peranan masing-masing. Tanggungjawab masing-masing. Saya jalankan tanggungjawab saya. Awak jalankan tanggungjawab awak. Apa tanggungjawab awak yang patut awak buat? Sepatutnya awak kongsi benda baik. Adakah awak buat? Kalau tak baik, maknanya awak sama je macam orang lain. That's why, jangan terlalu fikir banyak benda hal orang. Fikirkan diri kita. Aku ni apa yang aku dah tolong untuk polis, untuk pastikan tak kena scam. Saya sedih kalau you all pandai. Tiba-tiba you all call saya, tuan, mak bapak saya kena tipu lah. You tahu kalau mak bapak you kena tipu, bukan salah orang lain, bukan salah polis, tapi salah diri you sebagai anak kerana you tak melindungi mak bapak you. Saya punya prinsip adalah keluarga saya, mak bapak saya, kawan-kawan saya adalah tanggungjawab saya. That's why semua kawan-kawan saya akan share segala info, knowledge, video ni. Dia suka ke tak suka tu peduli. Yang penting tanggungjawab saya dah bagi. So bila dia datang balik kat saya kata, kan aku dah cakap kau tak nak dengar kan. Ayat tu yang saya suka pakai. Tu nak salahkan siapa? Aku ke kau? Macam tu. Manusia ni memang macam tu. Selalunya bila dah kena baru dia nak sedar. So ubah mentaliti itu, pastikan awak bukan kategori itu. Daripada saya itu saja. Dan tolonglah. Ada satu benda yang kita perlu buat dalam kita punya dunia media sosial kita atau dunia digital kita. Iaitu pastikan awak menjadi pengguna yang bijak, yang sihat, yang sentiasa mempunyai aura yang positif. Okay? Islam mengajar kita untuk sentiasa berfikiran positif. You nak cakap, pastikan you ada fakta yang betul. Ingat fakta yang betul. Kalau you tak ada fakta, you just baca komen orang, you just tengok apa orang lain cakap, itu bukan fakta. Itu auta. So, letakkan level you tahap mana lah. Saya takkan komen benda yang saya tak pasti. Saya nak orang pandang saya satu level yang special. Okay? Itu saja dari saya. Saya juga nak ambil kesempatan ni nak minta ampun dan maaf kekhilafan saya. Niat saya hanya satu. Niat saya hanya nak tolong seberapa ramai orang yang saya boleh tolong. Kalau kata-kata saya atau apa yang saya kongsikan ni tidak menepati kehendak awak, yang awak tak berminat, saya minta ampun dan maaf. Itu saja daripada saya. Saya nak ambil opportunity ni untuk
mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan ASP Rahmat Fitri. Saya juga on behalf of my student host nak minta maaf lah kekurangan dari pihak kami, which is a lot. Kami anak ini masih dalam proses pembelajaran. Saya sendiri juga masih dalam proses belajar. Kita semua tidak akan berhenti dari proses belajar dalam hidup kita, because learning is is an endless process. Betul? Saya sangat attentive dengan sharing Tuan ASP hari ni, because benda ni sangat dekat dengan kita, cybercrime, isu-isu ni memang it's just easy. After we're done with this talk hari ni, kita akan pegang phone kita. Betul tak? So the risk, the potential untuk kita kena scam tu is near to us. So memang like Tuan ASP sudah cakap berkali-kali, we need to use kita punya common sense, rational kita, macam mana kita bertanya soalan, persoalkan tentang sesuatu, just exactly what we keep reminding you to do when you ever read anything di universiti. Baca, jangan terus percaya, baca, tengok dia punya source apa, tengok dia punya genuinity, sumber dia dari mana, then argue about it. Jadi saya nak ucapkan juga tahniah kepada student host saya, cybercrime, Qayyum, Alif, Amira, Mia, Amira, Fira, dan Hurin. Did I miss? And Sufi, for hosting this whole event, putting this together. Tuan ASP juga has been a source of support for us throughout this journey. I think his coolness, his support and his understanding really helped my student to give their best today. So terima kasih banyak-banyak Tuan ASP. First time kita jemput seorang polis sebagai kita punya PD Talk speaker. First time. Jadi masa student saya propose nama Tuan ASP Rahmat Fitri ni, saya macam, kan? Jadi dia lama sekejap saya terdiam. Jadi kita tak boleh panggil orang lain ke? Kena panggil polis ke? Sebab memang I have that fear, because when it comes to police, kita ada banyak certain procedure kan, kadang-kadang especially in this situation, nak masuk balai polis pun macam-macam procedure, betul tak? So sometimes we are not familiar with it. Tapi setelah berbicara dan bercakap dengan Tuan SP, I realised that, oh well, you know what? He seems like a nice police, so I think we can work with him and learn more from him. And alhamdulillah kita berjaya dapat ilmu daripada Tuan ASP hari ni. So everybody, I hope we will not, ataupun Tuan ASP tidak akan dengar apa-apa laporan dari you all yang mengatakan you all di scam. Tetapi we keep on sharing Tuan ASP punya TikTok supaya kita boleh create the awareness to everyone. Kita punya neighbor, kita punya makcik, Pak Haji jual tapai belakang rumah, semua kita share supaya dia pun tak kena tipu sian dia jual tapai, penat lelah tiba-tiba duit kena scam. Betul tak Tuan SP? So it's true. It is really sad. Kadang-kadang duit gaji hilang, walaupun 1,200 hilang pun, you imagine walaupun tak banyak, pada kita tak banyak, pada dia that's like his life, So itu sahaja. So thank you everybody. Thank you Tuan ASP. Terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Dan Turn down for what? Turn down for what?